Okay guys, kali ni aku nak share kepada korang tentang tips memilih lens. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. Okay guys, so kepada korang yang masih lagi baru dekat dalam bidang fotografi ni ataupun videografi ni, so korang mesti tertanya-tanya kan, macam mana nak memilih lens. So biasanya kita akan dihantui lah, lens ni okey ke, macam mana dia punya rating ke, apa ke. Kan kalau kita salah beli lens, tak boleh guna pula apa semua. Nah, kali ni aku nak share sikit lah pasal tips memilih lens lah. So, bukannya detail sangat yang aku nak bagi ni, at least basic korang kena tahulah, okay? So, yang pertama adalah korang sebenarnya suka ambil gambar yang macam mana. Yang paling penting adalah korang kena tahu korang nak shoot apa. Sebagai contoh, korang nak shoot landscape, portrait, korang nak shoot buruk ataupun sport. So, sebenarnya apa yang aku beritahu tadi, kategori itu apa semua adalah penggunaan lens yang berbeza. Tips kedua adalah minimum aperture. So, minimum aperture ni maksudnya macam mana? Okey, setiap lens dia ada minimum aperture dia. Sebagai contoh, dekat tangan aku ini adalah Nikon 50mm f1.4. So, sebagai contoh, kalau korang tengok dekat sini, dekat sini dia tulis 50mm f1.4. So, minimum aperture untuk lens ni adalah 1.4. So, lagi kecil nombor tu, nombor aperture tu, lagi mahal lens tu. So, function untuk aperture ni korang boleh tengok video aku yang sebelum ni. Aku dah share kepada korang, iaitu apa itu bokeh. So, korang dah tahulah apa function ni kan. So, daripada pengalaman aku, size dia punya lens panjang ni pun lagi penting. Aku bagi contoh kepada korang, iaitu kit lens yang 18-55mm dan 55mm ke 200mm lebih baik daripada lens 18mm ke 200mm. Kalau korang rasa macam tak percaya apa yang aku cakap ni, korang boleh je Google and then tengok gambar 18-55mm, 55 hingga 200mm dan juga gambar daripada 18-200mm. So korang boleh compare gambar-gambar tu yang mana lagi baik dari segi kualiti dia. So senang cerita, tips yang ketiga ni pendek lagi baik daripada panjang punya lens. Tips yang keempat iaitu lensa daripada prime. So daripada tangan kiri aku ini adalah kit lens dan tangan kanan aku ni adalah jenis prime. Tips yang kelima adalah yang paling penting sekali kalau korang nak beli lens ni ataupun nak pilih lens ni, make sure korang kena tengok rating dekat di dalam Google, iaitu DxO Mark. So korang boleh pergi dekat website ni and then korang boleh type je lens yang korang nak beli tu. Sebagai contoh, prime lens 50mm Nikon f1.4 ataupun Nikon 24-70mm f2.8. So dekat sana korang boleh check dia punya rating dari segi sharpness, ketahanan dan macam-macam lagi dekat sana. So make sure sebelum korang beli lens, korang usah dekat sana dulu, okay? Tips yang keenam iaitu korang kena faham iaitu kategori lens ni. Biasanya lens ni ada terbahagi dari segi D, G, IS, VC, DT, AF, S, DX. So apa benda ni, semua benda ni kan, ni nombor ataupun huruf-huruf ni kan. So sebagai contoh, lens D. Lens D ni bermaksud untuk manual focus. Kalau korang masukkan 50mm yang aku tengah pegang ni, yang D punya ni, masuk dekat kamera yang tak ada motor untuk auto focus ni, korang kena manual focus. Menggunakan lens ni nak shoot apa-apa manual focus tu agak susah. And then kalau korang nampak lens yang dijual, dia ada tulis dekat sini huruf G, bermaksud lens ni dia sebenarnya sudah ada motor ataupun senang cerita dia boleh auto focus. Secara ringkas lah, senang cerita, D ni manual, G ni boleh fokus. Kalau prime yang D ni digunakan dekat kamera yang ada motor and then sebenarnya dia boleh autofocus jugalah. Contoh lain, IS dan VR. IS dan VR ni sebenarnya dia ada stabilizer. Lens yang ada stabilizer ni sebenarnya sangat penting lah untuk videographer. Sebagai fotografer macam aku rasa benda tu tak penting sangat lah. Yang penting adalah G punya function tu. Sebagai contoh, Nikon 24-70mm ni f2.8G. So kalau korang boleh tengok dekat sini, dekat sini dia tulis f2.8G. Bermaksud lens ni dia boleh autofocus. Kalau korang masukkan lens yang boleh autofocus ni dengan kamera yang ada motor tu, so aku rasa dia punya focusing point tu sangat laju. So lagi baik lah, lagi better bila korang beli G lens ni.
So kalau nak cerita pasal maksud perkataan D, G, IR, IFVC, DT dan macam-macam lagi yang ada sekarang ni, so semua benda ni aku tak habis pun cerita kan. Setiap model sendiri tu dia ada maksudnya sendirilah, okay? So daripada tips yang aku dah bagi kepada korang tadi, make sure sebelum korang nak pilih lens tu, korang kena tahu dulu gambar yang macam mana yang korang nak kena buat tu. And then sebagai contoh, kalau korang nak buat gambar portrait, tiba-tiba korang pergi beli wide lens ataupun korang pilih wide lens. Sebagai contoh yang aku tengah pegang ni 16-28. Korang rasa cantik ke gambar yang korang nak buat gambar portrait tadi kan? Aku rasa okey, boleh buat gambar, tapi aku rasa tak sesuai lah. Ataupun korang menggunakan 85mm 1.8 untuk shoot landscape. So aku rasa macam agak tight lah. Mungkin landscape kiri kanan ataupun atas bawah tu mungkin tak nampak sangat lah, tak luas lah kan. So make sure korang kena pilih lens yang betul untuk gambar yang korang nak shoot tu. Okay guys, so itu saja yang aku nak share kepada korang. And then kalau korang rasa masih lagi kurang faham ataupun korang rasa ada benda yang nak tanya, korang just drop je komen dekat bawah tu, and then aku akan cuba baca, and then aku akan explain yang lebih lagi in next video. So itu saja yang aku nak share kepada korang. And then aku Azrul daripada Caption Share. Kita jumpa di next video, dan jangan lupa untuk tekan subscribe punya button dekat bawah tu. Okay, bye.